Daerah Kuala Langat terletak di tepi pesisiran Selat Melaka dan antara pekan terkenal dalam daerah ini ialah Banting. Tarikan tempat menarik di Kuala Langat juga lebih tertumpu di kawasan tepi pantai seperti Morib yang terkenal sebagai destinasi percutian keluarga. Episod kali ini aku nak tengok apa pula specialnya PPK Kuala Langat. Dengar kata di sini adalah antara pusat pengumpulan hasil ladang yang terbaik. Datuk tahu tak, cili ni kita masuk ke pasaran Nestle. Dia menggunakan cili tempatan daripada bumi Malaysia. 4.5 juta ni brother ni punya sale satu bulan. Kau ada? Aku Rosyamno dan ini adalah tour PPK. Welcome back. Sekarang ni aku berada di Pertubuhan Peladang kawasan Kuala Langat dan dia dekat area Banting dan kita tengok apa yang boleh kita dapatkan inspirasi ataupun cerita-cerita di sebalik PPK Kuala Langat. Jom. Assalamualaikum. Tuan rumah. Terima kasih datang ke PPK Kuala Langat. Ni Cik Ahmad ni. Aku datang nak tengok office kau, nak tengok apa yang ada dekat sini. Lepas tu kata ada pusat pengumpulan saya nak pergi sabi tu, kita masuk dalam dulu lah. Okey, ni Cik Ahmad. Oh, ni office lah Ni office Datuk. Ni bahagian apa? Ini Yanti tu. Dia bahagian cashier lah tu. Assalamualaikum Yanti. Salam. Yang tu? Yang comel tu dia jaga bahagian input. Yang comel. Tapi dah tunang lah tu. Yang ni Cik Maizura, dia jaga PPSP. Inilah yang handle. Kalau Datuk tengok kebanyakan dia kat sini semua muda-muda lah. Yang dalam ni apa benda? Yang dalam ni kita punya account lah tu. Ni account. Account lah. Ini macam Menteri Kewangan lah tu. Assalamualaikum. Apa khabar puan? Okey kerja dengan Cik Ahmad okey Okey, buat baik. Bos baik Okey, itu dia sedikit sebanyak yang sempat aku ronda-ronda kat office PPK Kuala Langat ni. PPK Kuala Langat, pertubuhan ini terkenal dengan pengeluaran cili merah, penternakan dan lain-lain produk pertanian. Okey, jom sekarang kita gerak ke peladang outlet diorang. Okey, yang ini ubi lah. Ubi tu. Untuk pasaran buat keripik ke buat apa ni? Ini pasaran untuk keripik tu. Jadi maksudnya petani di bawah PPK ni ada berapa luas ladang dia? Dia ada lebih daripada 200 ekar. Satu bulan, kalau Datuk tengok, market untuk ubi ni 300 tan satu bulan. Siapa makan ubi ni? 300 tan 300 tan. Satu bulan tu. Satu ini baru dekat PPK Kuala Langat. Baru dekat lain. Banting. Banting Maksudnya saja. kawasan Banting, keperluan dia satu bulan dalam 300 tan. Sejarah ubi ni, kawasan Banting ni terkenal dengan tanaman ubi. Ubi yang paling sedap adalah ubi daripada Banting. Sebab tanah ke apa? Mungkin sebab tanah, mungkin sebab memang asalnya keripik ni memang dah jadi bisnes pada orang dulu ni, orang lama Banting lah. Tadi apa kata PPK ni cili hebat sangat. Ambil satu Malaysia katanya. Kita ambil di kawasan Semenanjung. Kita tak sampai di Sabang Sarawak tu jauh. Tak sampai? Tak ada kapal terbang? Tak ada kapal terbang tu. Ini cili, kalau Datuk tengok, ini cili adalah cili yang dah dibuat tangkai untuk kegunaan proses kekilang sos lah. Datuk tahu tak, cili ni kita masuk ke pasaran Nestle. Sos Maggi tu, dia menggunakan cili tempatan daripada bumi Malaysia. Yang bagusnya projek, Datuk jangan tengok cili ni. Datuk tengok apa di sebalik projek. Kita kumpulkan di rumah buang tangkai tu. Kita kumpul rumah buang tangkai. Kenapa dipanggil rumah? Aku rasa macam tak sesuai rumah buang tangkai. Dik, kau suka tak rumah buang tangkai? Bos suka. kau memanglah kau suka. Okey, kenapa? Sebab apa kita panggil rumah tu? Rumah itu adalah kehidupan. Jadi kenapa saya panggil rumah buang tangkai? Kita nak bagi peluang mana-mana ibu tunggal, golongan susah, anak yatim untuk bersama-sama dengan pusat pengumpulan. Kita sediakan satu projek buang tangkai. Satu hari dia petik, dia buang tangkai tu 100 kilo. Dia boleh ada gaji dalam RM50. 200 kilo RM100. Kita harapkan golongan susah ni kita bantu. Dengan ada projek ni, dia boleh sara dia punya kehidupan dia sebagai pendapatan tambahan. Barulah aku faham. Yang PPK Kuala Langat ni bukan hanya nak jual hasil tanaman, tapi diorang juga memikirkan ekonomi kawasan setempat. Diorang ni ada dua projek. Pertama sekali, Cash Cow Project. Projek yang mendatangkan keuntungan kepada PPK. Dan yang kedua, People Economy Project. Macam mana PPK nak wujudkan usahawan-usahawan yang boleh keluarkan diorang ni daripada kategori B40. Itulah matlamat PPK Kuala Langat. Hebat. Sebab apa saya rasa pusat pengumpulan ni bagus? Sebab pertama sekali jaminan pasaran. LPP dah sediakan jaminan pasaran untuk usahawan yang bernaung di PPK. Tak payah pening kepala. Tak payah pening kepala. Yang penting tu daftar. Tapi kadang-kadang orang-orang budak muda ni dia nampak macam PPK ni kan macam alah dia orang tu boleh buat apa. Orang muda ni nak apa tu?
Orang muda pertama sekali nak pendapatan yang dia boleh hidup. Yang kedua, dia nak apa yang dia buat ni ada orang beli. Itu Tapi kadang-kadang orang muda ni dia tak tahu nak buat, nak belajar kat mana buat pertanian ni semua ni. Dia bukan tak nak belajar tu, tapi dia tak jumpa peluang. Tapi percayalah, orang muda dapat peluang. Kita akan buat yang terbaik. Orang kata sekarang ni kita bina masa depan bersama tu dengan PPK Kewalangan. Maknanya nanti kalau ada tak kursus-kursus ke, kalau macam dia orang minat pertanian kan, ada tak LPP dia siapkan kursus? Ada, kursus-kursus ni banyak tu. Ya. Nak tak nak je kita pergi. Okey Mat, duduk je Mat. Ha. Penatlah aku pergi Mat. Saya pun penat juga tu. Okey, awak dah berapa lama kat sini? 12 tahun tu. LPP banyak support tu. Kalau Datuk tengok ni, Datuk tengok sayur ni, apa yang LPP bantu adalah dia sediakan pinjaman TPUP. Dia sediakan grant untuk mana-mana usahawan yang untuk dia pergi jauh. Kita boleh rasa kita boleh pergi jauh. Dan yang paling penting tu, banyak saya cakap, kita nak pertanian ni ada dia punya sistem. Pertanian sekarang kena bersistem, Bersistem. berteknologi. Betul. Dia bukan teknologi, maksudnya bukan terlalu canggih, tapi benda ni mesti ada sistem daripada... Makin lama makin cakap macam menteri ya. Sikit. Kurang sikit. Dah dicucuk. Kurang sikit boleh tak? Sistem ni bermaksud kita tanam, ada one guide. Masa dia tengah menanam tu, pokok tu ada masalah. Dia mesti jumpa orang yang boleh selesaikan masalah. Dan di pusat pengumpulan ni, kita ada 2 petani yang kita boleh jaga. Pertama sekali, petani yang tanam sikit depan rumah. Dia tanam contoh, suri rumah tu dia tanam 5 pokok cili padi. Rumah pakai berapa banyak je. Lebih tu, dia boleh jual di PPK Kewalangan. Kalau aku ada sekilo pun boleh jual. Sekilo pun boleh tu. Yang penting, semangat untuk kita bersatu petani. Itu paling penting. Matlamat LPP ni dia nak membangunkan dia ahli ni untuk berjaya dan berdaya saing. Sama macam negara maju lain. Berapa lama lagi awak rasa target apa yang diidamkan oleh pertanian negara ni akan tercapai? Okeylah, impian awak lah senang. Impian awak sendirilah. Target saya dalam 5 tahun ni, saya nak tengok petani kita berjaya. Petani kita maju, petani kita boleh ada pendapatan dan keluar daripada kategori B40. Saya nak tengok petani saya ni mampu pakai kereta mewah. Sekarang pun dah ramai dah pakai kereta mewah. Tadi petani. Betul, tapi kita nak bagi ramai lagi. Ramai lagi Ramai lagi. Ini dia pengerusi PPK Kuala Langat, Encik Razak. Apa khabar Encik Razak? Alhamdulillah baik. Okey, boleh cerita sikit tak peranan Encik Razak dalam PPK ataupun dalam LPP ke apa Encik Razak? Di jawatan ke apa semua? Saya sebagai pengurusi ahli jemaah pengarah PPK Kuala Langat bermula 2012. Lama. Sebelum 10 tahun. Sebelum itu pun saya menjadi ahli jemaah pengarah yang termuda 1990. Jadi saya menimba ilmu daripada 4 fungsi ahli jemaah pengarah sebenarnya di PPK Kuala Langat. So saya nampak, that's why saya lihat potensi pertanian ini, jaminan kepada anak-anak muda khususnya di luar bandar, khususnya kampung, ada potensi. Encik Razak, adakah dulu seorang petani ke, anak petani ke yang minat benda-benda macam ni? Betul. Saya background memang petani, Datuk. Saya nak sekolah pun, Datuk. Saya bela kambing, bela lembu, potong getah. Memang itu sejarah saya. Jadi memang pertanian ni boleh bagi orang hidup ke? Boleh, insyaAllah. LPP membantu dari segi ini. Mungkin memberikan kursus kemahiran macam mana kita nak, bukan saja nak mengendalikan kebun, tetapi kursus kena bayar. Kena bayarlah sedikit. Sedikit. Macam juga di PPK Kuala Langat. Saya masih ingat lagi, setelah saya menjadi pengurusi, dulu kita bermula 5 orang saja. Usahawan muda. Sekarang ada 875 orang seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia usahawan muda, khususnya cili putih kasih. Wawasan Encik Razak sebagai pengerusi, next future apa yang wawasan? Apa kelebihan di PPK Kuala Langat? Kita ada tim teknikal, kita ada tim pemasaran yang baik. PPK Kuala Langat menjadi johan PPK terbaik pada Maha 2016. Ketika itu kita buat MOU 7 pemasar. Maknanya apa hasil pertanian kita ada 7 dah tempat. Apa ni saya nampak sekarang ni Encik Razak banyak cerita pasal budak-budak muda dan saya tengok budak-budak muda pun ramai kat sini kerja. Maknanya petani-petani tua ni banyak dah tak ada ke? Maknanya sebab sekarang ni kita dah masuk ke fasa kedua dengan penggunaan IoT, Internet of Things. Orang yang lebih senior ni penggunaan tu tak ada. Facebook pandai lah. Facebook pandai. Tapi untuk ni kita guna IoT, smartphone. So pertanian kita kalau cili putih kasih, rock melon, timun, semua guna ni lah. Mudah. Okey, Cik Mat, ini apa? Rumah buang tangkai. So apa aktiviti kat sini? Aktiviti kat sini biasa dia kita ada buat grading. Kita akan asingkan mana-mana cili ataupun apa-apa produk yang tak okey lah.
kita hasilkan, kita grading, semua kita hantar ke customer lah. Kalau Datuk tengok ni, budak-budak ni, yang bagusnya budak-budak sini ni adalah lepasan SPM Datuk. Kita ajar dia untuk jadi, pertama sekali jadi salesman, yang kedua jadi tukang grading lah. Dia lepas grading, dia masukkan dalam ni dan kita simpan dalam kurung lah. So, ini kotak dia lah. Apa nama pula ayam gepuk ni? Okey, ni ayam gepuk Pak Gembus Ayam gepuk Pak Gembus ni salah satu company yang support produk tempatan lah. Maksudnya kita supply dekat ayam gepuk ni ada 56 outlet dan satu bulan dia ambil lebih daripada 10 tan lah. Kalau timun, cili, macam-macam lah. Item-item dia pakai lah. Ayam gepuk Pak Gembus ni macam ayam penyet tu. Sedapnya cili tu datang daripada Kuala Langat. Okey, jom kita usah korum kat sini. Wah, ladang Kuala Langat. Assalamualaikum. So ini barang-barang yang sejuk semua simpan kat sini lah. Barang-barang yang kita nak hantar ke kita punya customer, kita akan simpan kat sini lah tu. Dia suhu sini mesti dalam, tengok sayur lah, biasa antara 3 ke 5 lah Celsius. Positif 5 lah. Wah, 3 ke kau 5. ni tahan badan kau ni, weh. Kau nama siapa? Muhammad Zulakimi. Muhammad Zulkifli. Umur berapa tahun? 19. Macam mana kau boleh ambil dia ni, Cik Mat? Dia ada kemahiran tinggi tu. Saya jumpa dia, saya cakap dengan dia, dalam kehidupan ni, kejayaan ni ada 2 jalan. Pertama sekali jalan akademik, yang kedua jalan kemahiran. Tapi yang ketiga kita jangan lupa, rezeki, kekayaan, kehidupan semua Allah. Dia ada skill, kita train dia untuk jadi salesman. Dia berjaya handle market yang lebih daripada 40 tan. Macam mana awak dapat keyakinan tu? Diberi kepercayaan lah. Awak ada basic ke buat marketing ke? Buat sales? Tak ada. Betul? Tapi dia ajar lah. Jadi apa aim awak selepas ni? Nak lebih maju daripada sekarang, kita akan ke depan terus lah. Sekarang salesman tu. Salesman Salesman. Dia yang handle projek Pak Gembus, projek Nestle, bawah tangan dia. Okey, Dek. Tahniah. Kerja rajin. Jom kita interview seorang lagi tauke ubi ni. Ni brother Noor ni. Dia ni toke ubi. Berapa ribu ekar dia? Dia ada tanam anggaran 800 ekar. Ini semua ubi kau ni, Noor. Ya, semua ni. Ubi ni senang tanam? Senang. Penjagaan yang paling mudah. Kenapa kau pilih ubi? Saya rasa pasaran di Kuala Langat ni saya nampak boleh pergi jauh. So daripada bermula 2 ekar, saya nampak grow, meningkat dan saya terus catch up lah. Terus laju, terus pergi ke 800 ekar sekarang. Apa ni, okey, awak bekerjasama dengan PPK. So awak rasa PPK ni perlu ada pada dalam satu kawasan ni? Perlu ada bimbingan daripada PPK. PPK sebenarnya membantu petani. PPK juga ada menyediakan geran, pinjaman dan bajet. Jadi ini memang lambat macam ni lah. Bawa ni. Sekali ni berapa tan ni? Ni sekitar 4 tan. Satu hari? Satu hari 10 tan. Kaya kau ni. 1 tan lah berapa? 15,000. 10 tan 150,000. Satu hari 150,000 kali 10, 1.5 juta. 4.5 juta. Itu kasar je, Datuk. Oi! Itu kasar. 4.5 juta ni brother ni punya sale satu bulan. Macam kau ada. Banyak cerita, banyak benda yang kita dapat di PPK Kuala Langat. Alhamdulillah, terima kasih Cik Ahmad and semua tim-tim dan teruskan anda punya Perjuangan. di antara PPK yang terbaik dalam Malaysia. Kita doakan PPK Kuala Langat akan terus maju dan bagi korang dekat luar sana yang melihat bahawa di bawah LPP ada PPN dan ada PPK. Siapa-siapa khasnya belia-belia di PPK Kuala Langat yang ingin maju dalam bidang pertanian, PPK Kuala Langat boleh membantu. Okey, terima kasih watching. Jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. Bye.